Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, di sini apa yang kamu boleh lihat dalam first slide saya ni, kita ada force yang selari dengan displacement, maka di sini kerja akan dilakukan. Okey, dan bila mana satu objek berada pada satu ketinggian dalam medan graviti, maka ia dikaitkan dengan potential energy. Okey, dan bila mana sesuatu objek yang bergerak dengan laju yang sama ada dia increase or dia decreasing the velocity, maka akan adanya kinetic energy. Okey, tapi bila mana velocity adalah constant dan juga force yang ada di sini adalah constant, maka ia mewakili power. Jadi kesemua ni kamu akan belajar dengan lebih detail lagi dalam topik work, energy and power. Okay, before we go details, please scan your class QR code to confirm your attendance. Okey, di sini saya senaraikan learning outcomes yang harus kamu capai setelah kamu tamat topik work, energy and power. Okay, yang pertama sekali, kamu harus tahu membezakan antara conservative force dan juga non-conservative force yang yang dikaitkan dengan kerja. Kemudian kamu juga harus tahu bahawa terdapatnya situasi yang kita katakan kerja adalah positif, negatif ataupun tidak ada kerja dilakukan, iaitu zero work. Okey, seterusnya kamu juga harus tahu bahawa dengan daya yang dikenakan pada satu objek, maka ia akan merubah kinetic energy pada objek tersebut. Okey, dan pelajar juga harus tahu mengenai konsep bagi potential gravitational potential energy, and then seterusnya, kamu tahu bagaimana untuk menggunakan work energy theorem. Ini adalah sangat penting yang work energy theorem ni. Dan kamu juga tahu apa yang dimaksudkan dengan conservative of energy dan yang mana kita akan menggunakan conservative energy ni untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inclined plane. Okey, dan akhir sekali pelajar harus tahu dengan 3 jenis equations yang berkaitan dengan power. Okey, kita lihat dulu perbezaan antara conservative force dan juga non-conservative force. Okey, sebelum tu kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan daya dalam dan juga daya luar. Okey, bagi force yang dikatakan internal kepada sesuatu sistem, maka ia tidak akan merubah tenaga bagi sistem tersebut. Okey, tetapi bila mana ada daya luar yang dikenakan, maka ia akan merubah tenaga pada sistem tersebut. Okey, di sini kita akan lihat dengan bagi conservative force pula yang dikaitkan dengan internal force tadi. Ini bermaksud kerja yang dilakukan oleh conservative force terhadap sesuatu objek, dia hanyalah bergantung kepada initial dan final position. Kita tak kisah, kita tak perlu nak kisah berapa jauh dia akan bergerak. Objek tu hasil tambah displacement tu kan. Okey. Dan juga bagi daya yang dikatakan sebagai konservatif, jika hasil tambah kerja yang dilakukan terhadap objek tersebut adalah sama dengan zero, maksudnya ia dikatakan sebagai closed path lah. Sebagai contoh, katakan kamu satu objek yang daripada ground yang kita angkat pada satu ketinggian dan kita letak semula ke ground. Itu maksudnya the net work adalah sama dengan zero, dan ini adalah merujuk kepada gravitational force yang dikatakan yang dikategorikan sebagai conservative force lah ataupun internal force. Okey, dan seterusnya kita lihat non-conservative force. Ini dia adalah sebaliknya daripada conservative force, yang mana the path taken does impact the work done, and the work done on a closed path is not equal to zero. Maksudnya bila mana the network done is not equal to zero, maka di sini yang ni yang kita akan kaitkan nanti dengan work energy theorem. Okey, dan examples bagi non-conservative force adalah friction, air resistance, push or pull. Okey, dan nanti juga kamu akan lihat yang kita akan belajar nanti conservative energy or non-conservative energy juga adalah berkaitan dengan perkara di sini. Okey, di sini kita akan lihat ciri-ciri tenaga. Yang pertama ia adalah skala kuantiti.
Okey, so jadi dekat sini yang kita tahu bahawa tenaga boleh dikaitkan dengan pergerakan dan kebolehan dia dalam melakukan kerja. Okey, dan bila mana kita ada tenaga, kita tahu tenaga boleh disimpan dan ia boleh berubah bentuk, tetapi tidak boleh dihasilkan atau dimusnahkan. Okey, kemudian kita tahu bahawa kita boleh ukur tenaga dan bandingkan antara satu tenaga dengan tenaga yang lain. Okey. Dan bila mana kita katakan tenaga yang kita kaitkan dengan pergerakan, bermaksud kita menggunakan konsep tenaga dalam menyelesaikan masalah yang maksudnya kita nak lihat bagaimana pergerakan bagi sesuatu objek itu berlaku. Selain maksudnya ini adalah cara yang lebih untuk memudahkan jika cara yang kita dah guna sebelum ni, iaitu dalam Newton yang kita perlu lukiskan free body diagram dan juga Newton's law, maka dekat sini kita boleh juga gunakan cara tenaga. Okey, dan seterusnya kita tahu bahawa dalam mekanikal energi kita akan ada 3 tenaga yang berkait rapat, iaitu kinetic energy, potential energy dan juga elastic potential energy. Okay, tapi untuk elastic potential energy ni kamu akan belajar dengan lebih lanjut dalam topik simple harmonic motion. Jadi kita hanya akan fokus pada 2 di sini, iaitu kinetic energy, tenaga bagi objek yang bergerak. Okey, dan ia maksudnya dia akan bergantung pada motion lah, pada pergerakan objek tersebut. Okey, yang bagi potential energy pula, ini merujuk kepada tenaga yang disimpan disebabkan oleh kedudukan objek pada medan graviti. Okay, seterusnya kita akan lihat beberapa poin penting yang dikaitkan dengan kerja. Okay, yang pertama, work is defined as the exertion of a force over a displacement where only the component of the force in the direction of the motion is relevant. Okay, yang ni mungkin kamu akan lebih jelas bila saya tunjuk gambar rajah dengan penerangan pada slide yang seterusnya. Cuma yang nak katanya, bila kita ada force dan objek tu akan berlakunya ataupun objek akan bergerak pada certain displacement. Okey, jadi dan force yang dikenakan pula mestilah force yang contribute to the motion. So jadi baru kita akan kata kerja dilakukan. Kalau force yang dikenakan tidak contributes kepada pergerakan pada objek yang mana bila tiada pergerakan maka tiadalah displacement. Jadi di situ kita katakan sebagai kerja tak dilakukan. Okay, and then untuk masa ni kita hanya akan consider pada constant force. Okay, yang number 2 ni adalah secara matematiknya. Sebenarnya dia dah berkait rapat dengan definition number 1 lah. Okay, the work is defined as the scalar dot product between force and the displacement in the direction of the force kan. Okay, kat sini poin penting dia yang kamu kena faham adalah scalar dot product. Okay, bagi vektor, bila mana kita ada 2 pendaraban vektor, dia boleh jadi scalar dot product ataupun cross dot product dipanggil. Dia tak boleh darab dengan pendaraban yang biasa. Okay, sebab bila vektor, contoh dia dalam situasi ni kamu nak dapat work yang mana adalah skala kuantiti. Bila kita tahu hasil pendaraban vektor adalah skala kuantiti, maka kita kena guna kaedah dot product. Skala dot product. Okey. Dan kalau kata kita tahu yang hasil darab vektor adalah juga menghasilkan vektor, maka kita akan guna cross product. Macam tu. Vektor cross product sebab dia akan menghasilkan vektor. Macam ini dia akan menghasilkan skala, sebab itu dipanggil skala dot product. Dan ini adalah magnitude dia. Yang ni pun saya akan explain pada next slide. Okay, dan seterusnya kamu kena tahu juga, okay, ni kaitan antara daya, tenaga dan juga kerja. Maksudnya bila mana kita berikan daya pada satu objek tu dan berlakunya pergerakan, maka tenaga sudah diberikan kepada objek dan kerja juga sudah dilakukan. Okay, jika objek tak bergerak, maka ia dianggap tiada tenaga dibekalkan untuk menggerakkan objek dan seterusnya kerja juga tidak dilakukan. Dia punya konsep macam tu. Okay, and then number 4, macam yang katanya ada juga ability untuk increasekan ataupun decrease the amount of energy. Okay, maknanya bila kita lakukan kerja kat sini, dia ada kaitan sebab work and energy tu adalah sangat berkait rapat.
Jadi dekat sini kita akan kata kerja yang dikaitkan dengan tenaga potential energy dan juga kinetic energy. Okey. Dan seterusnya kita ada kalau kata okey ni poin yang kamu kena faham juga, yang mana bila katakan kita dah angkat sesuatu objek pada satu ketinggian dan kemudian kita cuma pegang objek tersebut, maksudnya kita dah tak gerak dah. So pada masa tu tiada displacement kan, maksudnya tiada sebab kita cuma pegang sahaja. Jadi kat situ kita akan consider sebagai tidak melakukan kerja. Okay, dalam fizik macam tu, walaupun kamu pegang objek yang berat, maksudnya bermula katakan kamu angkat objek naik ke atas dan kamu pegang. So masa yang pada masa ketika itu kerja katakan tidak dilakukan, tapi masa yang kita angkat dari bawah naik ke atas ada displacement, maka pada untuk time for the time interval sebelum tu kerja dilakukan, tapi semasa pegang dah tak adalah. Okay, and then for the last one, untuk kerja yang dilakukan juga kita boleh ataupun it can be represented by the force and the position versus position graph. Okay. Kita akan lihat dengan lebih detail lagi mengenai formula bagi work. Okey, kamu tahu bahawa force dan displacement adalah kedua-duanya vektor. Dan bila mana kedua-duanya adalah vektor, maka kita tidak boleh menggunakan pendaraban yang biasa dalam menyelesaikan sesuatu vektor. Sama ada hasilnya adalah vektor kuantiti ataupun parameter kuantiti. Kedua-duanya kena menggunakan kaedah vektor. Okey, so kita lihat dulu untuk kes yang work ni, kita tahu work adalah skala kuantiti. Jadi bagi hasil maksudnya untuk vektor yang didarabkan dengan vektor, jadi kita perlu menggunakan kaedah yang dipanggilkan sebagai dot product. Okey, bagi kaedah dot product ni bermaksud arah bagi kedua-dua vektor harus berada dalam keadaan yang selari. Maksudnya dot dia merujuk kepada F dan D tu yang keadaan dia yang mesti arahnya adalah selari untuk mendapatkan maximum of work. Okay, bila kita katakan selari, sudut haruslah sama juga dengan kosong. Okey, jadi baru kita boleh macam simplifykan juga formula kat sini, yang mana bila kosong kita boleh guna cos theta, sebab cos kosong sama juga dengan 1 instead of sin, sebab kalau sin kosong kamu akan dapat kosong. Kita tak, maksudnya untuk tukarkan pendaraban vektor tadi ni untuk jadikan dia sebagai magnitude, jadi kita akan guna FD cos theta. Okay, kita akan lihat dengan lebih lanjut lagi pada gambar kat bawah ni lah. Sekarang kamu akan nampak lebih jelas kenapa kita perlu gunakan cos theta. Okay, so kita lihat kat sini. Jika sudut dia ni kamu kena rusau sudut dia mesti antara D dan F. Okay, so kalau kata kat sini kita ada force yang berada pada satah XY, jadi kamu tahu bahawa kita kena pecahkan dia kepada X komponen dan juga Y komponen. Yang mana X komponen bagi F adalah Fx adalah F cos theta dan komponen vektor Fy sama juga dengan F sin theta. Okey, di sini kalau kata, sebab tadi kan dia mesti paralel kan, jadi maksudnya komponen vektor yang paralel tadi kat sini adalah F cos theta dan didarabkan dengan displacement. Ya, itulah work. Maksudnya komponen ni sahaja yang influence untuk kerja dilakukan, tetapi komponen Y tidak terlibat untuk kerja dilakukan. Okey. Dan seterusnya, jadi kat sini, jadi kat sini kita akan dapat work yang positif lah. Maknanya work positif selagi mana theta tu kurang daripada 90 darjah. Okey, maksudnya kalau theta lagi besar nak menghampiri ke 90, kamu akan dapat work yang sangat kecil. Okey, logik lah. Maksudnya kalau kita tolak objek dalam keadaan yang selari, maksudnya objek akan bergerak dengan lebih laju kan. Jadi kerja yang dilakukan adalah lebih besar compare dengan kalau kamu ada force yang kata ada kecondongan kat situ, kita akan dapat work yang lebih kecil. Okey, seterusnya bila kita ada sudut yang parallel parallel pula, perpendicular daripada force dengan displacement tadi, iaitu yang ni 90 darjah lah kan. Jadi work yang dia hasilkan adalah kosong sebab syarat dia tadi
work akan terasa bila mana force dan juga displacement pada secara paralel. Okay. Dan seterusnya, bila kita ada keadaan yang sudut dia lebih besar daripada sampul darjah, okay, betul ni adalah objek yang displacement bagi objek ke kanan, tapi daya arahnya adalah ke kiri di sini kan. So kita bila mana dia adalah theta kat sini, so kita tahu dia ada dia berada pada sata xy, so kita pecahkan pada komponen fx dan juga fy. Jadi kamu yang kita akan ada kat sini f cos theta, dan sudut dia jadi 180 kan. Sudut 180 untuk cos theta tu dia adalah negatif 1. So kita akan dapat negatif work. Okay. Ini yang membezakan antara ketiga-tiga keadaan. Dan bagi negatif work ni kamu boleh imagine, kalau bukan imagine, maksud saya yang salah satunya kita tahu friction force. Friction force yang arahnya ke yang opposite direction to the motion of the object. So maksudnya friction force tu dia tak membuat kerja pun. Dia tak menyumbang kepada berlakunya kerja pada objek tersebut. So, sebab tu dikatakan negative work. Kita akan discuss dengan lebih detail lagi pada slide yang seterusnya. Okay, kita akan lihat bagaimana yang dikatakan kerja positif dan juga negatif. Okay, sebab dalam kerja ini sangat penting untuk kita spesifikkan sama ada kerja tu negatif ataupun positif. Okay, ataupun yang kerja tak dilakukan dah. Okay, tapi yang ini kamu harus tahu membezakan antara daya dan juga displacement. Yang tadi kita dah tengok pada pada formula. Sekarang kita akan tengok pada situasi. Okay, katakan kita ada satu constant external force yang diberikan kepada objek dan yang mana daya yang dikenakan tu adalah selari dengan displacement. Okey, maka di sini kita katakan lelaki ini melakukan kerja, iaitu work is positive. Okey, tapi dalam masa yang sama, kamu tahu ada tarikan graviti yang dikenakan terhadap kotak yang arahnya adalah ke bawah, iaitu opposite direction daripada displacement. Maka kita katakan gravity tidak melakukan kerja, which is negative work for the gravity. Okay, so mungkin confuse sikit, tak apa. So kita tengok dulu untuk yang contoh yang kedua. Katakan kotak diletakkan ke bawah. Bila kotak diletakkan ke bawah, so displacement akan juga ke bawah. Dan ni yang masa kotak diangkat. So kalau kata ke bawah, dia punya displacement juga akan ke bawah lah. Okay, bagi case di sini, bila kotak diletakkan ke bawah, arahnya adalah sama dengan graviti. Maka kali ini graviti yang melakukan kerja dan kita akan katakan positive work for the gravity. Tetapi orang, daya yang dia macam cuba pegang pada kotak tadi, dia ke atas kan, sedangkan displacement adalah ke bawah. Jadi orang ni pula yang kita katakan sebagai tidak melakukan kerja, iaitu work is negative for the man. Okay. Atau senang kata lain, kalau kamu kalau lelaki ni lepaskan kotak ni, dilepas je, kotak dah boleh jatuh dengan sendiri. Maksudnya lelaki tak perlu lakukan kerja kan. Itu maksudnya work is negative for the man. So jadi masa ni lelaki sebab gravity dah melakukan tugas dia untuk kotak tu jatuh ke bawah. Okay, so we have some exercise here. For number 1, given a 36 Newton force is applied to an object that moves 11 meter in the same direction as the applied force on a frictionless surface. Okay, so kamu masukkan kamu punya equation dan kita gantikan nilai dalam ni. Cuma dekat sini kena hati-hati untuk theta. Okay, kat sini sebab dia cakap in the same direction. So both are in the parallel position lah. Jadi kita akan ada kosong darjah untuk theta dia. Jadi kamu akan dapat the maximum of work lah kat sini. Okay, then for the second, kita akan ada 36 Newton force is applied to an object that remains stationary. Okay, bila dia kata remains stationary, sebenarnya work adalah sama dengan kosong. Dan kita boleh tahu bahawa bila mana force dikenakan, bermaksud sudut yang dikenakan tu adalah perpendicular. Sebagai contoh, kamu ada kotak
yang kamu tekankan kotak tersebut. Daya dikenakan dan maksudnya pada direction 90 darjah, pada sudut 90 darjah terhadap kotak kan, tapi kotak masih tak bergerak lah sebab kita tekan kotak. Bukan kita menolak. So ini dah case kat sini sebab kena ada faham yang keywords kat sini kan. Stationary je maksudnya kita tahu hasil dia punya word adalah kosong, so kita gantikan dengan 90 darjah kat situ. Okay, yang ketiga kita ada 2 kg mass accelerates 4 meter across a frictionless surface by a 14 Newton force at an angle 60 degree to the horizontal. Okay, so dekat sini bila dia cakap 60 degree to the horizontal, bermaksud sudut tu memang sudut antara force dan juga displacement adalah 60 darjah. Jadi kita cuma gantikan dalam equation, so kamu akan dapat jawapan dia. Okay, tapi kalau di sini dia kata 60 degree to the vertical. Kalau dia cakap to the vertical, sedangkan kita tahu objek bergerak secara horizontal. Jadi kamu kena tolak sudut tadi tu sebabkan saya kata tadi sudut mesti dirangkumi oleh daya dan juga displacement. Jadi kita akan dalam case tu kita akan gunakan sudut dia adalah 30 darjah. Jadi kita lihat soalan nombor 4. Given a 15 Newton object was lifted 2 meter vertically and is being held there, how much work is being done in holding the box in this position? So dia tanya kita how much work is being done in holding the box. Bila sebut holding, maksudnya dia tak buat kerja pun. Okay, so jadi kerja adalah sama dengan kosong. Okay, seterusnya number 5. A boy begins to lift up a box. Okay, describe briefly regarding the work done on a box by the person lifting it and by the gravitational force acting on the box as it is being lifted. So yang ni yang seperti saya dah explain dekat yang slide yang sebelum ni lah. So maksudnya kita akan kata the boy is doing positive work bila box tadi maksudnya dia akan lakukan kerja positif bila mana force yang dikenakan adalah sama direction dengan dia punya displacement of the box. Okay, and then the gravitational field pula dia akan melakukan kerja yang negatif, yang kita katakan sebagai negative work on the box because the force is downward, which is opposite direction to the box displacement. Okay, selain daripada formula, kamu juga boleh kira kerja yang dilakukan dengan menggunakan graf force versus displacement. So, jadi dekat sini maksudnya untuk dapatkan kerja yang dilakukan, ia adalah area under the graph of the VD lah. Okay, so jadi dekat sini just kamu kira just matematik. So, just bagi answer, just check nanti. Okay, so ini example yang terakhir untuk bahagian yang pertama bagi topik work. So, jadi kita ada 50 kg block yang ditarik daripada keadaan rehat oleh daya yang sebanyak 400 Newton. So, inilah daya ni tension force dan sudut yang diberi antara horizontal tu adalah 37 darjah dan pada dia maksudnya surface, maksudnya dia bergerak pada horizontal ni sepanjang 5.6 meter. Okay, and then given the coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.5. So ini kita kena consider the kinetic friction force. Okay, first sekali kita kena sketch a free body diagram dan labelkan semua force yang terlibat yang acting on the object. Kemudian kita akan calculate semua 4 perkara yang diminta kat sini. So kita akan lihat bagaimana nak solve benda ni. Okay, first kita kena sketch free body diagram for the given question. Okay, make sure awak lukis semua adalah daripada asalan. Maksudnya, okay, ni point kita lah, point of the object yang kita gantikan sebagai objek tersebut kan. Jadi lepas tu kita akan lukiskan anak panah. Maksud saja anak panah tu ekornya daripada point dan dia menghala ke luar. Bukannya anak panah yang bila kita lukis anak panah tu dia menuju ke point. Sebab nanti kamu akan confuse bila kamu nak keluarkan sama ada positif atau negatif, especially on the dynamics yang sebelum ni lah. Okay, so dekat sini sebaiknya kita akan lukis dia macam ni. Ekor dia daripada origin dan kepala dia menghala keluar.
Okay, so kat sini kamu ada FT, yang lain tu perkara yang force yang biasa. Cuma dekat FT ni kita ada, sebab dia berada di XY plane, so kita kena dapatkan dia punya komponen vector of Fx dan juga Fy. Okay, untuk yang first kita nak cari work done by the force, which is the applied force kita adalah F tension. Jadi work for the force tension, kita akan gantikan F kan, dia formula dia adalah F d cos theta. Okay, kat sini saya guna S, sama je. D kan displacement, S pun refer pada displacement. So, jadi kat sini kita ada gantikan semua yang dah diberi, kita akan dapat work tension adalah 1789 Joule. Okay, tapi di sini lagi cantik sebenarnya kita letakkan jawapan akhir kita contoh 1.8 kali 10 kuasa 3 Joule. Itu lebih kemas lah sebenarnya. Okay, nombor 2, kita tanya work done by the normal force. Okay, kita tahu bahawa displacement tadi adalah secara horizontal sepanjang 5.6 meter. Jadi dan kita tahu Fn adalah perpendicular to the displacement. Jadi tiada kerja dilakukan oleh force normal. Jadi kita sama kosong. So untuk nombor 3, work done by the friction force. Okay, bagi work done by the friction force, displacement adalah ke kanan. Jadi kita akan letak work, dan kita tahu dia punya force adalah arah ke kiri daripada displacement. So kita akan letakkan negatif di sini. Okay, kalau kamu tak nak letak negatif pun tak apa, nanti dalam tu kita akan letak dia yang cos 180, sama je. So kat sini yang pasti kita tahu bila ada friction force kita akan ada mu k Fn lah. Okay, dan sebelum tu kat sini kita akan dapatkan dulu komponen Fn. Okay, yang mana Fn sama juga Fn ni, Fn sama juga dengan mg. Okay, mg maksudnya yang katakan kita ambil kat atas sebagai positif kan. So maksudnya Fn tolak mg tambah dengan ft sin theta. Okay, tapi bila kita dah susun balik, kita akan dapat yang ni lah, Fn sama dengan mg tolak ft sin theta. Just gantikan dengan equation yang atas ni, kita akan dapat 250. Ini untuk Fn je. Dan daripada Fn ni baru kita masukkan dalam equation bagi kinetic friction tadi. So kamu akan dapat dalam negatif 9. Okay. Atau yang cara yang lainnya yang saya kata tadi lah, maksudnya kita boleh terus gantikan koefisien lepas tu dengan force 250 apa tu lagi tadi, yang ni Fn lah. Fn kita 250 yang kita dapatkan dekat sini tadi kan, kita gantikan dalam ni, dan juga displacement pada objek yang jarak pada objek bergerak tu, dan cos 180. So jadi kita akan dapat sama jawapan dia, negatif 9. Yang membezakan dekat sini saya dah letak siap-siap negatif sebab refer kepada yang ke kanan sebagai positif, ke kiri negatif. Tapi kalau kamu tak letak, kalau kamu gunakan yang cos theta pun boleh, sama jawapan kita akan dapat. Yang akhirnya kita akan ada, dia nak minta net work done on the block. So bila net work done, dia adalah work total yang dihasilkan, sebab di bahagian X ni kalau kamu lihat, yang influence the motion of the object hanyalah Fk dan juga Ft, komponen X kan, Fx, Ft dan tu. Jadi bila dia nak network, kalau kata ada daya lain juga yang menolak, maksudnya ni dia tarik tapi ada daya lain yang menolak, jadi kita akan tambah daya tersebut lah. Tapi dekat sini Ft dan juga dia geseran, so jadi kena tolak dengan Ft tu akan tolak dengan Fk, so kita akan dapat 1090 ataupun letak 1.09 kali 10 kuasa 3 Joule lah kan. Macam tu. Okay.